Nampak tak? Nampak. Nampak. Okay, so boleh start. Okay. Kita akan bincang tentang sistem kita. Sistem kita ialah COVID-19 vaccination system. Ayuh kita pergi ke yang pertama. Yang pertama apa? Okay, ni project title. Siapa yang buat ni? Saya buat project title. Ayuh, cerita. Okay, berdasarkan dekat e-learn yang kita dah bagi, kan kita ada 4 dokumen kan kita kena siapkan. Jadi Betul-betul. setiap dokumen tu ada tempoh masa dia. Jadi saya dah susun lah ikut tempoh masa tu, so kita boleh nampak lah. Jadi dalam tempoh masa ni berapa minggu kita kena buat untuk dokumen ni, macam tu. Oh. So ni dah susun lah ni kan? Okay, nampak? Ya dah susun dah. So macam daripada yang hari tu dah start doktor bagi tu daripada 18 April sampai ke 29 kita akan dalam minggu tu kita akan buat untuk introduction punya lah, yang domain punya. And then after that start minggu ketiga daripada 3 Mei sampai ke 7 sampai minggu yang kelima tu kita elicitation documentation, and then kita buat requirement validation, and then kita buat requirement management and maintenance. Okay? Alright. Okay. Ada apa-apa soalan ke daripada orang lain? Teammate lain? Ada. Tak ada. Tak ada, kita proceed lah seterusnya. Okay. Siapa? Alright. Teruskan. Vaccination system ni akan bantu akan assist sistem COVID-19 vaksin lagi better. Contohnya before ni ada problem yang orang tak dapat notification kan, tarikh, miss date. So sistem ni akan lagi better. Betul. Dia membantu lah kiranya kan? Yes. Yeah. Management COVID vaksin ni akan lagi better. Sistem ni dia akan bantu orang untuk apply vaksin kan? Dia akan bantu orang untuk apply vaksin. Update dia punya data, personal data, lepas tu family punya, lepas tu lagi sistem ni boleh monitor lepas vaksin tu, boleh isi apa kesan-kesan dia, side effect. Ada details lah kiranya. Kiranya dia akan bantu untuk orang yang nak apply vaksin tu, dia akan cari benda ada detail supaya lebih selamat, lebih baik, betul? Yes, betul. Alright, okay, kita proceed untuk yang slide seterusnya. Next. Okay. Tapi sistem ni main problem dia orang tua biasanya tak pandai apps kan, tak boleh buka apa ni, isi tak pandai. Kalau boleh tengok dia punya solutions nanti yang next. Lepas tu Alright. lagi Belum sorry. lepas tu sebelum ni sistem noti kalau update tarikh ke apa dia tak naik. Sistem tak betul macam tu. Tu yang buat Macam mana? sistem sebelum ni sistem
kalau orang tu dah dapat tarikh vaksin, dia tak naik noti. Oh, okay. Daftar tu tak, orang yang daftar tu tak update lah. Alert tak Faham. Alright. Okay. So next. Kita tengoklah solution dia kan. Next slide ada solution dia. So problem solution dia, satu account tu boleh register banyak-banyak pendaftar terus. Contohnya ayah dia tu, seorang lelaki ni boleh daftar untuk ayah dia, isteri dia, anak-anak. So tak adalah orang-orang tua ni termiss vaksin. Oh, okay, faham. Kalau boleh Maksudnya orang yang buta IT tu yang tak pandai pakai iPhone semua tu, kira kalau ada waris dia akan bantu isikan ke ayah dia kan? Yes, kalau boleh daftar ke hospital tu orang tua kan vaksin sekarang wabak banyak kan macam tu. So anak je lah yang paling safe. Okay. Lagi notification akan announce dekat sistem ni, akan naik, akan pop up dekat sistem tu, dekat apps tu. Oh, so dia orang akan tahu macam mana. Ya, lagi elok lah. Alright. Yang lain ada okay? Ada apa-apa persoalan ke, nak tanya ke? Tak ada. Ada. Semua setuju ya? Tak ada. Setuju. Mantap. Kita pergi seterusnya. Okay, objektif dia yang pertama, dia nak mengurangkan tekanan dekat healthcare system, kesihatannya sistem. Contohnya, kalau tak ada apps yang terbaru, contohnya apps MySejahtera tu kalau tak ada, apps yang kita nak buat ni, semua orang akan pergi ke apps yang dah sedia ada yang lama punya healthcare system tu, semua akan melalui apps tu dia akan daftar. So bila daftar kat sana, apps tu akan jadi hang. Lepas tu bila dah hang, apps tu akan jadi tak betul lah. So orang ramai lagi beratur panjang. Dia orang tak boleh nak update dia orang punya registration. So sebab tu lah kita buat satu apps baru, apps MySejahtera ni supaya mudah ke orang lain untuk daftar dekat situ. Faham tak? Faham? Dengar kan? Faham. Dengar. Mantap. So objektif yang pertama. Objektif yang kedua, kita dengan app gunakan sistem yang kita nak buat ni, dia akan adalah satu langkah yang cepat untuk stopkan penularan coronavirus ni. Contohnya bila kita dah tahu bila kes COVID ni dah start masuk kat dalam Malaysia, so kita akan ambil satu apps ni yang kita nak buat ni supaya orang ramai berjaga-jaga. Dalam apps tu kita akan update kes COVID terkini. So bila orang tahu, orang akan berjaga-jaga. Dalam tu juga dia akan update untuk sentiasa patuhi SOP yang ditetapkan. Dalam apps tu juga bila kita dah buat apps ni, maka semua akan alert lah. Akan jadi lagi alert. So dia akan jadi satu, apps ni dia akan membantu secara tidak langsung kepada orang ramai supaya lebih beware. Faham tak? Faham. Okay, dan objektif yang ketiga, kita buat sistem ni sebab nak semua orang dapat vaksin. So tak ada siapa yang terkecuali lah. Daftar je. Apa dia? Tak ada siapa yang tertinggal. Ya, betul. Tak ada siapa yang akan tertinggal. Semua orang akan dapat vaksin, cucuk vaksin. Okay, itulah objektifnya. Ada apa-apa soalan? Tak ada. Cun. So kita pergi ke slide yang seterusnya. Okay, konteks dan skop sistem ni. Skop sistem ni yang pertama, siapa yang nak apply vaksin, dia kena pergi ke MySejahtera, apps MySejahtera. So dengan lepas dia dah apply dekat MySejahtera, semua akan update dalam tu. Bila dia akan dapat vaksin dos pertama, bila dia akan dapat vaksin dos kedua, bila temu janji appointment, semua akan dibuat melalui
apps MySejahtera ni. Jadi senang lah. Tak perlulah pergi ke klinik atau hospital buat appointment secara manual, offline kan. Tak perlu, semua tu susah. Semuanya online, gunakan apps MySejahtera. Seterusnya, skop yang kedua yang dalam sistem ni nak menceritakan tentang dia ada 4 type of vaksin. Ada 4 jenis vaksin. Yang pertama, whole virus. Kedua, protein subunit. Yang ketiga, nucleic acid. Dan yang keempat, viral vector. Kenapa ada berlainan jenis vaksin? Sebab imun badan kita berbeza-beza. Ada orang, dia sakit dia darah tinggi. Ada orang sakit dia jantung. Ada orang sakit dia, ada orang tak sakit pun. So dia akan jadi berbeza-beza imun sistem dalam badan kita. So vaksin ni tujuan dia untuk membantu untuk membantu menguatkan antibody supaya kita dapat lawan virus corona. Okay kan? Okay. Ada satu lagi skop dia yang dalam sistem ni akan ada 2 dose requirement untuk seorang. Seorang tu dia akan kena cucuk 2 kali lah. Kenapa 2 kali? Sebab dos yang pertama tu bila dah cucuk dia masih lemah. Jadi bila cucuk yang kedua dia akan bantu untuk menguatkan antibody untuk dalam badan orang tu. Okay, jadi itu jelas skop dan konteks yang boleh diceritakan dalam sistem kita. Okay? Okay. Alright, kita pergi ke seterusnya. Okay, outcomes. Okay, expected outcome. So, apa yang kita expect nanti sistem kita akan buat. So, kita akan dapatkan requirement dulu sebelum kita nak develop sistem ni. So, sistem yang requirement yang kita dapat adalah sistem kita ni akan fokus dekat bila dan kat mana people akan ambil vaksin tu dan dia akan update information lepas kita dah dapat vaksin tu. Dan juga dia akan update pasal tarikh bila kita akan dapat vaksin tu. Lepas tu yang kedua requirement dia akan recognize siapa yang ada chronic disease untuk ambil vaksin tu dulu. Supaya mereka mereka akan dahulukan orang yang ada penyakit sebab tak nak bagi orang ni jatuh sakit dulu lah. Dan requirement ni setiap orang akan dapat 2 dos vaksin untuk bagi benefit untuk kita semualah. Okay. Alright. Tadi 2 dos tu dia akan ada benefit. So dalam masa yang sama dia akan ada sedikit challenge lah untuk orang tu hadapi. Mungkin akan ada sedikit penat mungkin kot. Dia depend dekat orang tu. Betul. Depend pada badan orang tu. Imun dia kuat ke tak. So vaksin ni dia cuma membantu. Yang lain terserah pada badan orang tu. Dia boleh terima ataupun tak. Okay. Ya. Betul. Alright. Okay, terusnya. Okay, so part saya buat stakeholder management. So dia ada dua bahagian. Satu yang secara general possible stakeholder, satu lagi yang kita bagi keutamaan stakeholder yang diutamakan lah untuk sistem ni. So yang secara generalnya first ada Ministry of Health, Kementerian Kesihatan. So kerja dia ni dia nak pastikan COVID-19 vaksin ni dapat dia dapat tak faham lah ayat dia sekejap Mungkin Kementerian Kesihatan ni dia akan pastikan bahawa COVID ini selamat digunakan untuk semua orang. Baru dia akan bagi. Mungkin kot? Begitu? Betul lah. Lepas tu dia akan akan make sure macam orang semua boleh terima vaksin tu, macam orang semua akan ambil vaksin tu. Lepas tu dia pun akan bersedia juga dengan segala kabar angin pasal vaksin ni, dengan dia akan
Khabar angin yang buruk tu dia kira dia akan betulkan sebenarnya itu semua mitos yang tak betul tu. Maksudnya vaksin tu semua itu selamat dia. digunakan. Itu dia betul tu. Okay. Mantap Haris. Okay, pasal yang kedua kita ada healthcare workers. Healthcare workers ni dia termasuk doktor, nurse, semua yang Terusnya? seterusnya healthcare workers. Healthcare workers ni dia termasuklah doktor-doktor, nurse-nurse semua tu. Lepas tu diorang ni lah yang akan tolong bagi vaksin dekat orang yang nak ambil vaksin tu. Lepas tu yang ketiga kita ada pharmacist and clinician expert. Diorang ni kan macam tolong lah untuk macam contoh kalau orang tu kena dia macam mesti dia punya tu bukan dia ni dia akan tolong macam bagi ubat ke contoh untuk side effect dia ke kan. Oh, okay. Dia So membantu untuk perkara-perkara lain lah yang di sebaliknya macam tu. Betul. Macam tiba-tiba orang tu kena demam ke macam tu lah side effect dia. Okay. Lepas tu yang keempat ni leader of the local health system. Lepas tu tak ada apa pasal tu. Maksudnya macam macam contoh hospital ke dia punya macam director atas tu lah. Okay. Lepas tu lepas tu seterusnya media ni dia akan macam bagi berita-berita yang up to date lah pasal vaksin COVID-19 ni. Lepas tu dia akan buat dia akan ada dia akan buat macam press conference dengan kementerian sampai minta up to date punya berita pasal vaksin. So yang seterusnya adalah people ni adalah orang yang akan dapat vaksin tu. Next, administration ni dia akan uruskan orang yang nak dia akan uruskan people ni. Dia akan macam bagi pilih tarikh yang sesuai, dekat mana orang tu boleh ambil, macam tu lah. Alright, lagi tu? Vaksin manufacturer ni adalah yang tempat buat vaksin tu lah. Dia akan akan respon lah untuk macam contoh negara kita dia buat request tu kan, request vaksin banyak mana dia akan macam buat bagi vaksin tu banyak mana yang kita nak, macam tu lah. Lepas tu dia juga yang akan buat segala macam kan sebelum dapat vaksin kan dia akan buat macam trial dulu kan. So dia lah yang akan buat untuk pastikan vaksin tu selamat ke tak untuk manusia. Lepas tu last adalah akademia ni dia akan advise dan facilitate research activity yang berkaitan dengan vaksin COVID-19 ni. So daripada general tadi tu kita dah listkan dia yang mana paling utama. So yang utama ada 4 iaitu people, administration, Ministry of Health dengan vaksin manufacturer. Okay. Ada apa-apa soalan? Okay. Tidak ada. Okay. Okay, next. Ada. So last conclusion. Alright. Tidak. Okay, so apa yang kita boleh simpulkan, COVID-19 vaccination system ni dah develop untuk kita semua dapatkan vaksin, untuk people dapatkan vaksin. So sistem ni dah akan concentrate untuk di mana dan bila kita akan dapat vaksin dan dia akan update lagi lah about vaksin tu kan bila kita dah dapat semua. Dan juga dia akan prioritize people yang ada sakit dan yang mana lemah immune system dia. Dan dia akan make sure kan semua orang akan dapat 2 dos untuk vaksin tu lah. So kita semua perlukan vaksin ni untuk protect ourselves and people around us. Itu sahaja. Okay. Saya nak tambah lagi kat stakeholder ni yang priority ni dia ada ni. Healthcare workers pun dia priority juga. Untuk masuk dalam priority jugalah healthcare workers tu. Okay. Nanti boleh tambah lah. Okay.
So apa pun kita dah berjaya membuat sistem untuk memudahkan orang ramai apply vaksin. Eh.